Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Dr. 9 Okey, Assalamualaikum. Jangan lupa ikuti e-workshop anjuran SP Intellect. Untuk e-workshop kali ini kita akan bincangkan apa itu Research Ideation Canvas. So di mana Research Ideation Canvas ini macam mana boleh membantu para pelajar kita untuk menghasilkan satu skop penyelidikan yang agak tepat dan juga secara sistematik lah, terutamanya kepada pelajar-pelajar pasca siswaza ataupun novice researcher yang masih mencari-cari hala tuju untuk menghasilkan penyelidikan sama ada dalam proses pengajian pasca siswaza, master atau PhD. So Research Ideation Canvas ini amat sesuai lah untuk mereka untuk mengenal pasti dengan lebih spesifik atau lebih detail skop kajian mereka dengan sistematik, di mana kita boleh cerakinkan dalam aspek secara spesifik supaya penyelidikan dapat dijalankan dengan tepat, cepat dan pantas. So saya harap jumpa di e-workshop Research Ideation Canvas anjuran SP Intellect. So selamat maju jaya. Okey, jangan lupa temu janji kita di e-workshop Research Ideation Canvas pada 7 hari bulan 11 2020. Okey, untuk kita bincang berkenaan Research Ideation Canvas, bagaimana dapat membantu para pelajar. Okey, see you. Okey, dan juga membantu kita lah dalam menghasilkan sesuatu innovation dan juga penyelidikan, sama ada penyelidikan dalam konteks research grant dan juga dalam penyelidikan dalam mengharungi pengajian pasca siswaza, master atau PhD. Okey, so saya dimaklumkan kebanyakan peserta pada pagi ini memang dalam proses untuk menjalani lah aktiviti atau menjalani kursus pengajian di peringkat PhD. Okey, jadi mungkin kita boleh mula dengan pengenalan dulu dan kita boleh go through beberapa konsep elemen yang penting dalam dalam Research Ideation Canvas ni. Okey, so kita mula. Mungkin saya akan share slide dulu, senang sikit untuk kita bincang dan sebagainya. So saya harap boleh stay sampai akhir dan juga mungkin kita boleh cuba buat satu contoh untuk kita sama. Dan mungkin kalau ingin tanyakan soalan dan sebagainya, mungkin boleh kita kata boleh tanya, okey, ataupun mungkin boleh interrupt pun tak apa, tak ada masalah, just minta untuk tanya soalan dan sebagainya. Okey, saya nak share slide ni sini. So boleh semua okey, saya share slide Okey, selamat datang ke bengkel atau e-workshop e-workshop untuk sesi kali ini Research Ideation Canvas. So saya memang dah register semua, so mungkin kita boleh teruskan kepada kandungan. So terima kasih juga kepada SP Intellect yang menganjurkan perkongsian ini dan mungkin kita boleh sama-sama belajar. Saya pun nak improve juga ada canvas ni supaya dia boleh diguna pakai oleh ramai orang dan mencakupi beberapa skop termasuk dalam pelbagai bidang. Okey, apa itu Research Ideation Canvas? So banyak orang tanya saya, Research Ideation Canvas ni apa? So sebenarnya Research Ideation Canvas ni adalah satu tools di mana researcher boleh visualizekan complex research idea mereka dalam bentuk yang simple dalam satu canvas. Okey, di mana dalam proses kita mengembangkan ilmu ataupun membuat pendidikan ataupun aktiviti pendidikan ni, kita mari beberapa masalah lah, banyak yang tak pasti. Jadi sekiranya kita tidak kumpulkan data-data ataupun idea kita dalam bentuk berstruktur atau secara structure, kita akan, orang kata, effort kita tu agak rugi. Maksudnya kita brainstorm banyak perkara, tapi kita tak put in on paper, dia akan hilang macam tu. Jadi spirit tu lah yang saya rasa perlu dibangunkan satu canvas. Okey, kita namakan Research Ideation Canvas. So Research Ideation Canvas ni memang kita juga boleh definisikan dia sebagai, orang kata, di Research and Innovation Startup Blueprint. Okey, startup blueprint, bukan blueprint yang complete, tetapi startup. Sebab research ni dia bermula dengan idea juga. Kita nak buat macam mana, apa hala tuju kita, apa direction untuk kita bangunkan projek ataupun research kita.
And then kita boleh manage juga. Okey, kita boleh manage juga proses dalam fasa mana kalau kita buat tu dia bentuk berstruktur. Saya tak letak kata time frame sebab mungkin setengah research ataupun penyelidikan tersebut dia makan masa, dia tak boleh spesifik to the certain time period tu. Okey. Dan juga the architecture yang kita buat ni, kita bangunkan ni, kita menggunakan konsep visual representation, more to kita kata dengan kaedah orang kata apa, untuk kita visualisekan. Kalau dalam bentuk teks sahaja kita akan rasa susah kita nak apa identify the pattern dia. Okey, dan juga kita dah go to beberapa innovation di luar sana dan mendapat beberapa kata recognition lah daripada industri dan juga dalam pertandingan inovasi. So kalau saya boleh ringkaskan sebelum kita pergi detail, Research Ideation Canvas ni sebenarnya kita untuk mapping tools for integrating and the complete picture of research. Okay, dalam satu gambar, the big picture lah, kita boleh nampak the big picture of our research. Kalau kita dapat clear benda ni, dan kita pun tahu direction kita. Okay, dan kita juga ada bangunkan satu template. Okay, template di mana pelajar boleh ikut lah template ni. Kadang-kadang bila kita tak biasa dengan aktiviti research ni, kita akan terpinga-pinga, kita tak tahu hala tuju. Maksudnya kita nak memahami bahasa penyelidikan menerusi Research Ideation Canvas ni. So mungkin saya boleh simpulkan juga Research Ideation Canvas ni kita nak train the doctrine of the researcher. Maksudnya penyelidik di universiti dan penyelidik di industri juga, ini cara mereka berfikir dan saya terjemahkannya dalam bentuk canvas supaya menjadi medium komunikasi yang agak berkesan. Kita pun tidak lost dan kita boleh fokus kepada skop penyelidikan dan inovasi kita. Okay. So kita boleh tengok juga, Research Ideation Canvas ni dia memang kita boleh dia lebih kepada idea generation. So sebab biasanya kebanyakan daripada kita idea generation tu kita tak ada lagi, kita terus nak buat. Jadi benda tu akan jadi slow. Jadi kita boleh gunakan Research Ideation Canvas ni untuk kita kata pop up, pop up. Pop up ni maksudnya kita brainstorm sesuatu idea kita tu, kita terus letak. And then Research Ideation Canvas ni dia bukan dokumen yang tak grow, maksudnya dia is a live document. Jadi kalau you rasa ada penambahbaikan untuk penyelidikan kita dan sebagainya, boleh terus update, update dan juga guna canvas ni. So sebenarnya Research Ideation Canvas ni ada co-inventor saja, itu Associate Professor Teknologi Dr. Khairul Azhar Mahdud. So kita berbincang lah. So beliau dalam bidang educational technology dan saya bidang information technology. Jadi kita gabungkan ataupun pengalaman kita bersama untuk kita bangunkan Research Ideation Canvas ni. Okay. So ini saya boleh skip lah. So sebenarnya Research Ideation Canvas ni kita telah present hands-on workshop di a few Asian country, di Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Singapore. Okay, so a few university juga, di Sambeda University di Filipina dan juga di DPU di Thailand dan juga PSU. Okay. Dan beberapa lagi institusi dan conference. Okay, termasuk Indonesia. Okay, so the importance of this canvas ni, sebelum kita pergi detail, kita nak tahu kepentingan dia lah, kepentingan dan benefit dia. So kalau kita tengok dari sini, the Research Ideation Canvas ni is required for effective planning. Sebab kita boleh tahu setiap skop dalam sesuatu aktiviti research tersebut tu dia ada fasa-fasa dia. And then kalau kita nak terus detail pada satu perkara tu, dia akan menjadikan masalah sebab kita biasanya our human brain pun kita tak boleh cope with the very complex research approach ataupun research activity yang kita nak buat. Okay, so kita come up with the canvas, jadi boleh menjadi panduan kita macam kompas. Okay, dan kita juga boleh gunakan Research Ideation Canvas ni untuk kita prepare proposal, untuk prepare kata checklist untuk thesis kita bila kita write thesis, ataupun mungkin kita boleh guna untuk buat research proposal. By right, kita boleh gunakan Research Ideation Canvas ni juga untuk menyediakan satu poster untuk kita bangunkan untuk pertandingan inovasi. Okay, dan juga untuk penulisan thesis.
termasuk penulisan research article dan publication. Sebab komponen dia agak sama. Okey. Dan research idea canvas ni amat sesuai lah untuk biasanya novice researcher, designer dan juga mungkin di industri untuk memahami dengan lebih spesifik macam mana research di akademik ni, okey, untuk kita orang kata bridging kan ataupun untuk kita selaraskan dengan research di industri. Jadi dia refer kepada satu template yang kita namakan research ideation canvas. Okey, satu lagi dia boleh senang untuk kita monitor research activity dan juga kita boleh orang kata menghasilkan report yang mengikut orang kata format ataupun mengikut orang kata penulisan thesis atau research report termasuk dissertation. Okey, so mungkin tertanya-tanya juga macam mana saya develop this canvas. So mungkin canvas ni sebenarnya kita develop berdasarkan the grounded theory dan juga daripada grounded theory kita kena pastilah macam mana kata kita organize research kita dalam bentuk report. Okey, kalau presentation lain cara dia, kalau writing lain cara dia dan juga kalau dalam academic writing dan juga technical writing dia berbeza. Jadi orang kata masalah yang timbul daripada kebanyakan novice researcher ni dia tak tahu nak organize ataupun mungkin tak berapa mahir untuk organize the component of research idea tu sebelum kita nak grow that research idea. Jadi sebenarnya kita dah go through a few hundred master and PhD thesis dan juga kita dah go through paper supaya kita kena pasti pattern komponen yang penting dalam penulisan thesis ataupun penulisan research article. So kita buat assessment dan content analysis dan kita construct research ideation canvas ni dan kita buat analisis dan juga kita adakan finding. So finding tu adalah merupakan the canvas itself lah. Okay, apa yang dominan, apa yang common komponen yang ada dalam setiap penulisan thesis, research article, proposal termasuk innovation poster yang kita nak buat. And then kita dah go through a few juga validation through qualitative approach. So kita minta pandangan atau feedback daripada expert dalam research itu sendiri dan expert dalam orang kata penggunaan research ideation canvas tu termasuk para pelajar pasca siswazah. Okey, novelty dia kita nak provide solution to postgraduate and novice researcher dan juga boleh kata kita nak manage the best practice how we manage the expectation of the research outcome. So jadi dua benda ni yang saya nak cater dalam research ideation canvas ni. Okey, satu lagi impact yang direct kata impact yang agak kata direct dengan kita, masalah kita ataupun dalam akademik, iaitu impact kepada postgraduate teaching, learning and supervision. Saya nak kata this canvas mainly focus to settle this some problems ataupun the issues. Okey, terutamanya dalam postgraduate lah. Kadang-kadang kalau yang part time atau full time pun dia macam part time pun macam full time sebab dia memang bila buat by research ni dia memang kita kata kadang-kadang kita satu hari kita tak buat apa-apa, satu hari kita buat sampai 2-3 hari. So dia memang proses dia biasa macam tu. So most of my students, saya pun melalui pengalaman macam tu juga. Jadi kalau kita kadang-kadang kita dah go kata detail atau thinking about the something but sometimes at the end kita tak rekodkan, kita akan hilang. Nanti kita pun ada menjadi masalah lah. Okay, dan supervisor pun tak faham, saya pun tak faham, supervisor pun tak faham. Jadi kita kena start balik again the process. Okay, and then satu lagi kalau kita tengok the impact to postgraduate ni, kita tengok to encourage the research and innovation strategic thinking. Kita kena tahu direction kita nak capai apa yang kita nak hasilkan di akhir penyelidikan kita. Okay, kalau kita tak nampak the output ataupun kita panggil the end doktor. Ya. Minta doktor admit peserta. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Kat mana nak admit banyak ni. Kat partisipan atas. Ada. Okey, tak apa. Saya admit mana lagi ada? Okey, tak apa, ada capture sikit. Okey. Siapa ni lagi Saya invite ke saya accept? Accept. Mana bahagian accept ni Doktor ni tengok dekat atas tu dia ada yang poster baru masuk kan. Doktor accept ni. Ask to unmute, accept.
Oh, this one, accept. Okay, admit. Admit. Okay, good. Okay, Azrul. Okay, selamat datang Azrul. Selamat datang Miss apa tadi? Okay, tak apa, sambil-sambil tu saya akan accept Okay. Okay, kita sambung lagi kat sini. Okay. Okay, Lokman. Selamat datang Lokman. Okay. Dengan Canvas ni juga kita boleh organize systematic approach for strategic planning research activity. Okay, sebab dalam Canvas tu dia ada macam guide, garis panduan macam mana kita nak plan research activity kita secara konsep dia. Okay, sebab kita kena tahu the big picture dah dulu, baru kita tahu direction, baru kita tahu jumlah masa kita nak spend dan apa effort yang kita nak buat dalam sesuatu aktiviti. And then kita kena based on output. Maksudnya kita kata biasanya kalau buat research, okay, kebanyakannya dia more to dia kata output, okay, oriented, output oriented, okay. And to understand clear picture and to simplify the complexity of the research idea. Kadang-kadang kita dah jadi ini pengalaman saya lah, saya tak tahu pengalaman yang lain, tapi kalau pengalaman saya, bila kita dah mula start buat research ni, kadang-kadang kita tu punya masalah dia panggil flip-flop punya sindrom. Okay, di mana flip-flop punya sindrom ni kadang-kadang kita rasa kompleks macam ni, dan kita nak buat, kita tak tahu arah tuju. Okay, kadang-kadang kita fikir baik kita buat macam ni, pergi tanya pendapat nak buat macam ni, nak buat B, jadi buat A, buat B, jadi kita dah waste our effort. Why not, if you got this canvas, you just B you put into one canvas, and then you have a new idea lain, idea B letak dalam satu canvas idea B. Jadi kita tengok how grow, and then yang paling penting bila kita dah memahami sesuatu kata apa research yang kita nak buat tu, kita dah boleh nilai buat analisis yang mana yang sesuai untuk kita, yang mana yang kita boleh achievable dan sebagainya. Sebab kalau dalam pengajian pasca siswa Azhar ni saya rasa kita dia lebih kepada develop our skill lah through the action punya research ataupun through the activity, untuk kita grow our understanding in research dan sebagainya. Dia bukan kita kata rocket science punya research lah biasanya. Kalau kita nak letak to that standard, saya rasa memang kalau nasib baik memang kita boleh pass through, kalau tak nasib baik memang kita akan terus tak habis-habis. Macam itulah, itu pengalaman lah saya buat supervision dan juga saya sendiri saya pun agak kata mengalami kesukaran jugalah dalam melanjutkan pelajaran hari itu, dalam go through the process. Tapi alhamdulillah semuanya kehendak Allah Ta'ala dan sebagainya. Yang penting kita berusaha dan kita cari jalan macam mana kita nak selesaikan masalah kita dan tanggungjawab kita sebagai pelajar dan juga sebagai penyelidik pasca siswa. Okey, ada lagi yang masuk? Okey, tak apa, saya tunggu je tu 21 yang masuk. Terima kasih. Okey, dan juga kita boleh help student to stay focused in the research. Kalau saya supervisor, saya akan kata to help student. Tapi kalau you as a student, to help yourself and to make the communication between you and supervisor tu clear. Kadang-kadang penyelia ni ataupun kata orang yang nak nilai, dia ada banyak proposal lain, banyak research lain yang dia nak handle, jadi dia tak tahu. Jadi kalau you come up with the canvas, ini discussion kita yang sebelum ni. So canvas ni lah menjadi kata perantara, di antara supervisor dan the student. Ataupun kalau you buat research proposal untuk get the grant and so on, yang ni boleh jadi pitching canvas lah. Pitching ni kalau dalam business, kita pitch idea kita. Jadi ini samalah juga, tapi kita buat dalam bentuk nature canvas tu untuk research and innovation. Okay. Dan so far macam mana? Okay, laju ke cepat? Sebab saya nak go to the technical thing lah. Terpaksa kata introduction ni terpaksa saya kena buat cepat sikit lah. Kalau kata boleh go through dan dah okay dengan presentation ni, saya akan proceed lah. And the best thing about the research edition canvas ni, to minimize the communication gap between supervisor and student. Okay, sebab kita dah faham dengan satu bahasa. Kalau kata contohlah, kalau dalam aspek bahasa pun, kalau kita guna bahasa yang sama, dia akan lebih akrab, lebih senang dan juga lebih memahami. Kalau ada gap, bahasa Inggeris, seorang faham bahasa Inggeris, seorang tak faham bahasa Inggeris, ataupun katakan kita tak faham bahasa apa, semua faham bahasa Mandarin, faham bahasa Arab. Lepas tu
Macam mana kita nak communicate. Jadi the canvas itself become language punya bridger. Okay. Seterusnya saya kena pergi cepat sikit. Okay, ini beberapa recognition lah ataupun feedback daripada industri. Yang ni saya skip saja, tak ada masalah yang ni, sebab saya dah go through a few tempat. Mostly they will be help the student. For example, Dr. Ridwan daripada International University Malaya Wales. So dia kata this canvas will be can assist master and PhD student to strategize their research plan towards successful. Okay ada lagi. Okay, new user. Okay, I admit. Okay, thank you. Okay, selamat datang. Okay, and then lagi satu, ada juga feedback dari beberapa ada institusi lain. Saya highlight juga di sini. Okay, ni one of the lecturer from so they said this research ideation canvas received positive feedback from individual practitioner and higher institution. So dia kata apa di sini? Dia kata this canvas is a great idea to present the complex research into structured way in the form of canvas. Okay, so research idea formulation and conceptualization become more easy. Okay, sebab kita macam kita buat decision lah, kita kata nak pilih sesuatu method, then kita proceed dengan that method. Okay, jadi kita dah ada satu hala tuju yang agak jelas sebelum kita memulakan sesuatu penyelidikan ataupun proposal, ataupun mungkin kita nak buat check and balance bila kalau kata di kalangan peserta ni dah towards the end of dia punya pengajian pasca siswazah, dia nak check balik what are the expectation of the research ataupun bahasa-bahasa yang digunakan oleh examiner tu. Apakah komponen yang dicari-cari oleh mereka untuk dinilai. Jadi kadang-kadang saya pun punya masalah dulu, kita tak tahu dia nak apa yang dia nak target dengan kita punya research tu. Okay, so canvas ni insyaAllah dah dapat membantulah. Okay, kita pun dah dapat IP daripada MyIPO. This canvas will be is copyright material, dan juga kita dah dapat daripada MyIPO. Okay, 2017 lagi, 2018. Okay, ini detail dia lah. Ini award, saya skip je award, dari receive a few award daripada innovation competition dan sebagainya. Okay, ini draft asal layout yang saya bangunkan canvas ni daripada go through analysis dan so on. Kita dah come up with the layout ni 2000 somewhere in 2015. So inilah basic orang kata di I think I can say this is the approach, the formula and the component lah, we can say macam tu lah. Okey, jadi daripada sini kita dah bangun. So saya harap selepas ni insyaAllah kita akan dapat berkongsi, dapat dengar suara saya? Okey, dengar ya. Dapat berkongsi video ini, tambah video ini, dan juga saya mengharapkan kalau doktor ada lagi video-video lain yang berkenaan dengan research ada canvas ini, mungkin boleh bagi kepada Urustia untuk Urustia berkongsi dengan para peserta sekalian lah, supaya para peserta ni dia insyaAllah dapat buat. Dan yang kedua, saya minta kalau boleh lah doktor, mungkin para peserta nak buat tadi, dia tengah buat tapi mungkin tak sempat. Kata kalau kita beri peluang kepada para peserta untuk menyediakan form, menggunakan form tersebut dan hantar kepada pihak Urustia untuk kita bagi komen. Macam mana doktor? Boleh. Supaya yang masuk ni lebih kurang 20 orang ni, dia orang ada fruitful, maknanya ada hasil daripada bengkel ini. Itu yang kita nak. Jadi saya rasa mungkin dapat contoh-contoh macam ni. Puan Ros, okey, dia dah kata, Puan Ros kata dia dah isi siap isi form. Jadi Puan Ros nanti bukan saja Puan Ros, malahan Encik Faiz, Encik Lokman dan sebagainya boleh hantar form tersebut, dan insyaAllah kita akan tengok sama-sama dengan Dr. Nick sendiri. Kita akan bagi komen. Okay, so yang pertama kita akan kongsi video ini. Mula kita akan kongsi video ini, kemudian kita akan kongsi juga nota Dr. Nick, nota. Okay. Nota. Kemudian kita akan kongsi juga nanti apa yang telah dihasilkan oleh para peserta juga.
Okey. Dan insyaAllah kita, doktor, kalau boleh kita bagi komen lah kepada hasil kerja peserta-peserta sekalian lah. Kan? Bila boleh. kita bagi komen, insyaAllah sikit sebanyak dia orang belajar something. They can learn something lah. They can gain something from bengkel kita ni. InsyaAllah. Okey. Kan, doktor? Okey, boleh insya-Allah. Saya rasa begitulah. Okey, kalau saya rasa mungkin peserta lain pun bersetujulah supaya kita boleh berjaya menggunakan form Research Ideation Canvas tersebut, kan? Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.